Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita baca dulu umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan tajuk yang sama, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3. Kalau pembelajaran sebelum ni, awak belajar tentang kuasa 2 dan kuasa 3, yang mana kuasa ni merujuk kepada pendaraban. Berapa kali kalau kuasa 2? Pendaraban sebanyak 2 kali. Nombor yang sama. Kuasa 3, pendaraban benda yang sama sebanyak 3 kali. Jadi hari ini awak akan belajar menentukan kuasa 2 pada suatu nombor, kuasa 3 pada suatu nombor tanpa. Ini maksudnya tanpa alat teknologi dan dengan menggunakan alat teknologi. Kalau tanpa ni maksudnya tak boleh guna kalkulator. Itu maksudnya. Maksudnya kena ada jalan kerja lah. Jalan kerja, awak kena tunjuk jalan kerja. Maksudnya awak kena ingatlah CV tu. Dan lagi satu, dengan menggunakan alat teknologi. Maksudnya dalam soalan tu dia saya cakap dengan menggunakan kalkulator. Jadi dekat soalan ni awak boleh terus tekan kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Okey, kita tengok soalan. Kuasa 2 dan kuasa 3 tanpa menggunakan kalkulator. 6 kuasa 2 ialah berapa kali pendaraban? Ya, 2 kali. Ada 2 kali. Apa nak kena dirapkan? Ya, nombor 6. 6 darab 6 sama dengan 36. Jadi 6 kuasa 2 sama dengan 36. Seterusnya, 3/4 kuasa 2. Dan awak tengok 3/4 ni berada di dalam kurungan. 3/4 ni berada dalam kurungan. Berapa kali pendaraban? 2 kali. Jadi apa darab apa? 3/4 darab 3/4. 2 kali kan sebab dia kuasa 2. 3 darab 3, 9. 4 darab 4, 16. Jadi jawapannya adalah 9/16. Seterusnya, melibatkan nombor perpuluhan. Negatif 0.5 kuasa 2. Negatif 0.5 kuasa 2. Berapa kali pendaraban? 2 kali. Okey. Jadi apa darab apa? Tengok, nombor negatif berada dalam kurungan. Jadi awak pun kena buat dalam kurungan. Negatif 0.5 darab dengan negatif 0.5. 5 darab 5, 25. Okey, jadi jawapannya adalah 0.25. Macam mana saya dapat 0.25? Mana tanda negatif? Ingat, negatif kalau jumpa kuasa 2, dia akan jadi positif. Positif kat sini kita tak tulis lah. Okey, 5 darab 5 dapat 25. Titik perpuluhan saya letak kat mana? Sini ada satu nombor lepas titik perpuluhan. Ini pun ada satu nombor, jadi ada 2. 1, 2, jadi titik perpuluhan kita letak kat sini lah. Okey. Seterusnya, untuk kuasa 3. 4 kuasa 3. Maksudnya, berapa kali pendaraban? 3 kali. 1, 2, 3. Nombor berapa yang kita nak darabkan? Ya, nombor 4. 4 darab 4 darab 4. Jadi jawapannya berapa? 64. Jadi 4 kuasa 3 sama dengan 64. Seterusnya, 0.2 kuasa 3. Berapa kali pendaraban? Ya, 3 kali. Apa nak darab? 0.2 darab 0.2 darab 0.2. Okey, 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Sekarang kita tengok nombor perpuluhan. Ada berapa nombor selepas titik perpuluhan? Ada berapa nombor? Kita tengok. Yang ini lepas titik perpuluhan kan? Yang ini pun lepas titik perpuluhan. Ini pun lepas titik perpuluhan. 1, 2, 3. Jadi maksudnya daripada belakang. 1, 2, 3.
Ini titik perpulahan kita yang kat depan ni diisi dengan kosong. Jadi jawapannya 0.008. Okey, boleh? Okey, sekarang kuasa 2, kuasa 3 dengan menggunakan kalkulator. Okey, sekarang bila kena soalan tu kata menggunakan kalkulator, jadi awak kena buka kalkulator lah. Tak perlu kita nak tunjukkan jalan kerja, terus tekan kalkulator, awak akan terus dapat jawapan. Jadi kita tengok sekarang soalan bagi kuasa 2. Tanda kuasa 2, kalau dalam kalkulator awak cari button yang ada tulis macam tu, X kuasa 2. Kalau dalam kalkulator saya yang inilah, nampak tak? Yang atas button HYP ada X kuasa 2. Jadi ini adalah nilai kuasa 2. Jadi kita akan menekan button ini. Okey, jom kita tekan. 43, tekan 43 kuasa 2. Terus tekan X kuasa 2 tadi. Dia dah keluar, sama tak? Macam tulisan saya, sama kan? Jadi 43 kuasa 2 sama dengan 1849. Baiklah, untuk bagi soalan yang kedua, kurungan negatif 7/13 kuasa 2. Okey, saya tak dapat nak buka saya punya kalkulator, cuma saya nak menunjukkan simbol je untuk awak. Ini adalah kalkulator awak kan? Okey, jadi bila kurungan, awak kena buat kurungan sama. Jadi bila awak tekan kalkulator, awak kena tekan kalkulator kurungan. Lepas tu tekan button yang ini simbol dia adalah simbol negatif ya. Itu adalah simbol negatif. Dan terus tekan 7 per. Mana simbol per? Okey, simbol per ialah ini. Awak tengok sebelah kiri saya, gambar kalkulator. Ini adalah simbol per. A, B per C, itulah simbol per. 13, tutup kurungan, tekan kuasa 2. Mana kuasa 2? Ini button X kuasa 2. Sama dengan, jadi awak akan dapat berapa? Kalau awak tekan kalkulator, cuba tekan. Ya, awak akan dapat 49/169. Okey, boleh? Okey, seterusnya untuk soalan nombor 3. 2.96 kuasa 2. Kalau awak tekan dalam kalkulator, awak tekan 2.96 kuasa 2. Dia akan keluar 8.7616. Jadi awak boleh terus tekan kalkulator. Itu maksud saya. Baiklah, untuk soalan yang menggunakan kuasa 3 dengan menggunakan kalkulator. Mana kuasa 3 di dalam kalkulator awak? Cuba awak cari. Ada tak dalam kalkulator awak kuasa 3? Ya, ada. Mana ya buttonnya? Kalau kuasa 2, X kuasa 2 kan? Kalau kuasa 3 adalah X kuasa 3. Jadi cari mana X kuasa 3? Dekat sebelah kiri ni. Dekat sini X kuasa 3 berada. Jadi maksudnya untuk awak tekan soalan nombor 1, 18 kuasa 3, awak akan tekan 1, 8, tekan X kuasa 3, tekan sama dengan, hasilnya ialah 5832. Okey, boleh? Okey, untuk seterusnya, soalan yang kedua. Negatif 4, 1/2 kuasa 3. Untuk tekan kalkulator, ingat ya, bracket wajib ditekan. Kalau awak tak tekan bracket, jawapan awak akan salah. Jadi, sila tekan bracket yang buka ni. Bracket, negatif. Mana negatif? Sekarang awak tengok dekat bahagian kiri ya. Saya bulat-bulatkan saja simbolnya. Okey, bracket negatif di sini. 4. Okey, macam mana kita nak tekan 4 1/2 dalam kalkulator? Kita akan tekan 4
AB per C 1, AB per C 2. Okey. Jadi berapa kali awak katakan AB per C? Ya, 2 kali. Jadi sekarang kita tengok balik. Kita buat balik dekat sebelah kiri ni. Kita nak tekan apa dulu? Ya, buka bracket. Negatif 4 AB per C. Tekan 1. Tekan lagi AB per C. Tekan 2. Tutup kurungan. Kuasa 3. Tekan sama dengan. Jadi, awak akan dapat jawapan. Jawapannya negatif 91 1/8. Kalau awak tak percaya dengan jawapan saya, awak boleh tekan sendiri kalkulator awak dan itu jugalah jawapan yang akan keluar. Okey, boleh? Seterusnya, negatif 6.3 kuasa 3. Okey, macam biasa, nak kena buat apa? Ya, buka bracket dulu. So, ada kurungan. Okey, buka kurungan. Negatif 6/3. Tutup kurungan. Kuasa 3. Tekan sama dengan. Awak akan dapat 250.047. Ya. Jadi sekarang awak dah dapat semua jawapan yang awak nak. Ya. Okey. So sekarang kalau tengok kat sini blank kan. Okey, ada masalah sikit tadi. Jadi awak dah dapat semua jawapan tadi. Jadi saya rasa tak ada masalah kalau nak menggunakan kalkulator sebab saya dah ajar awak step by step macam mana nak menekan kalkulator. Sekarang kita akan teruskan dengan punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Kita tengok dulu punca kuasa 2. Hubungan bagi kuasa 2 dan punca kuasa 2. Kalau awak nampak sekarang ni ada perkataan yang sama. Ini kuasa 2. Ini pun kuasa 2. Cuma di depannya ada perkataan punca. Jadi sekarang saya mulakan dengan 5. Saya ambil contoh 5. 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 macam mana ya? 5 darab dengan 5 kan? Sama dengan 25. Jadi maksudnya 5 kuasa 2 sama dengan 25. Okey. Kalau nak ke sana, dia menggunakan kuasa 2. Kalau nak patah balik, patah balik dia dah tukar nama. Jadi punca kuasa 2. Maksudnya sekarang ni punca kuasa 2 bagi 25 ialah 5. Sebab dia patah balik. Apa simbol bagi punca kuasa 2? Kalau kuasa 2 kita tahu. Ni yang 5 kuasa 2. Ini kuasa 2. Kalau punca kuasa 2, apa simbol dia? Simbol dia adalah ini simbol dia. Macam bahagi kan? Macam bahagi. Itulah simbol dia. Jadi, macam mana cara tulisannya yang sebenarnya? Okey. Maksudnya sekarang kita ambil yang ni lihat punca kuasa 2 bagi 25 sama dengan 5. Itu maksud dia. Jadi sekarang ni kita tengok contoh punca kuasa bagi 25. 25 ni kita tahu sebenarnya adalah hasil darab dua nombor yang sama. Jadi apa ya? Hasil darab dua nombor yang sama tu ialah 5 darab 5. Jadi
Bila jawapan akhir, awak ambil satu je nombor. Dan punca kuasa 2 ni akan hilang. Jadi, punca kuasa 25 adalah 5. Sebagaimana yang saya dah tunjuk dekat sini. Terus, punca kuasa 25 sama dengan 5. Okey, yang kat sini ni, ini adalah jalan kerja. Sekarang, punca kuasa 2 bagi 64. Berapa dapat 64? Nombor yang sama. 4 darab 4, salah. 5 darab 5, tak dapat. 6 darab 6, 36, tak dapat. 7 darab 7, 49, tak dapat lagi. 8 darab 8, ya, 64. Jadi maksudnya 8 darab 8. Jadi punca kuasa 64 sama dengan 8. Okey, faham? Seterusnya kita tengok punca kuasa 3. Step dia sama je macam punca kuasa 2. Hubungan antara kuasa 3 dengan punca kuasa 3. Saya ambil contoh 4. Jadi kat sini, kalau tak kat sana tadi kuasa 2 kan, ini adalah kuasa 3. Maksudnya 4 darab 4 darab 4 sama dengan 64. Jadi kat sini kita akan tulis 64. Okey, sekarang ni dia tulis kat sini 64. Kalau kita patah balik, sama macam kat sini, kita patah balik, dia akan jadi nama punca kuasa 2. Kat sini kalau kita patah balik, dia akan jadi nama punca kuasa 3. Okey, jadi punca kuasa 3 bagi 64 ialah 4. Okey, kalau punca kuasa 2, simbolnya adalah macam bahagi kan? Sama juga dengan punca kuasa 3. Macam mana simbol dia? Simbolnya adalah sama kan dengan punca kuasa 2. Tapi yang membezakannya, punca kuasa 3 kita akan tulis 3 di luar. Kecil je. Okey, jadi punca kuasa 3 bagi 64 sama dengan 4. Itu jawapan dia. Kita tengok jalan kerja dia sikit. Punca kuasa 3, 64. Berapa darab berapa darab berapa dapat 64? Nombor yang sama. 4 darab 4 darab 4. Punca kuasa 3, 64 sama dengan 4. Okey, kenapa tiba-tiba ada gambar kalkulator? Okey, saya lupa nak cakap. Punca kuasa 2 dengan punca kuasa 3 ada dalam kalkulator awak ya. Ada dalam kalkulator awak. Yang mana kalau punca kuasa 2, ini button dia. Jadi kalau awak tekan punca kuasa 2, awak tekan ya, punca kuasa 2, 4 sama dengan, dia akan keluar 2. Kalau itu punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 3, mana button punca kuasa 3? Kalau awak tengok dekat kalkulator awak, ini, yang atas button X kuasa 3 yang warna kuning ni. Maksudnya untuk awak tekan kalkulator, bila dia warna kuning, awak kena tekan Shift. Shift X kuasa 3, dia akan keluar punca kuasa 3. Itu maksudnya. Jadi kalau awak dapat soalan yang awak tak boleh nak congak, awak boleh gunakan kalkulator untuk menolong awak. Jadi sekarang, awak perlukan kalkulator bila awak terjumpa punca kuasa 3 negatif 0.125. Jadi awak akan tekan Shift, tekan button ni untuk dia keluarkan punca kuasa 3, dan awak akan tekanlah negatif 0.125 sama dengan. Nanti dia akan keluar, jawapannya adalah negatif 0.5. Jadi macam mana kita nak isi dalam ruangan jawapan ni? Negatif 0.5 darab negatif 0.5 darab
negatif 0.5. Jadi punca kuasa 3. Okey, kejap Syifa. Okey, jadi punca kuasa 3 0.125 bersamaan dengan negatif 0.5. Jadi itulah jawapan dia. Jadi saya harap awak faham apa yang awak dah belajar hari ini. Kuasa 2 dengan punca kuasa 2 tanpa menggunakan kalkulator dan dengan menggunakan kalkulator. Jadi untuk ulang kaji, saya nak awak buka buku teks. Ini maksudnya ini adalah homework awak ya. Sila buka buku teks muka surat 53. Tolong buat latih diri 3.1C, soalan 1 dan 2. Dan latihan yang kedua pada muka surat 63, latih diri 3.2C, soalan 1 dan 2. Jadi kalau tak faham boleh ulang balik video saya ni dan selamat menjawab. Jadi setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.